Buletin Didik 23 Mac bersama saya, Syafri Izzan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mengadakan perbincangan dengan pemimpin ASEAN untuk mencadangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN dalam usaha memartabatkan bahasa ibunda itu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata selain Malaysia, beberapa negara jiran seperti Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand, Selatan Filipina serta di sebahagian Kemboja turut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Dan saya bersetuju dengan pandangan daripada Yang Berhormat tadi. InsyaAllah kita akan menyelaraskan perkara ini. Saya akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN, terutamanya yang telah pun menggunakan bahasa Melayu. Saya akan bincang mereka supaya bersetuju untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Senator Datuk Seri Zurainah Musa ketika sesi pertanyaan di Dewan Negara pagi tadi. Jelasnya, perbincangan lanjut turut diadakan bersama pemimpin-pemimpin ASEAN lain yang juga mempunyai penduduk yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan di negara masing-masing. Selain Malaysia, beberapa negara jiran seperti Indonesia, Brunei, Selatan Thailand, Selatan Filipina serta sebahagian Kemboja turut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Ketika ini hanya 4 daripada 10 negara ASEAN yang menggunakan bahasa Inggeris dalam acara-acara rasmi di peringkat antarabangsa. Manakala 6 negara lagi menggunakan bahasa ibunda sendiri dalam urusan rasmi masing-masing dan perlu diterjemahkan. Kursi pengajian bahasa Melayu di Pusat Pengajian Tinggi Luar Negara yang pernah diwujudkan kerajaan perlu diisi dan dihidupkan semula. Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu, ATMA, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian berkata, ia bagi memartabatkan lagi kedudukan bahasa kebangsaan di mata dunia. Antara yang dilihat kritikal termasuk kursi di 15 universiti di China yang menawarkan ijazah sarjana muda bahasa Melayu agar penyelarasan dapat dibuat dengan lebih baik dan teratur. So, ada 15 universiti yang bukan menawarkan kursus bahasa Melayu tapi menawarkan program ijazah bahasa Melayu, kursus 4 tahun. Dan sebuah college di Hainan menawarkan diploma bahasa Melayu untuk 3 tahun. Artinya dengan pengisian kursi yang ada di Beijing itu akan dapat dibuat penyelarasan dengan lebih baik. Tumpuan sama juga perlu diberikan kepada kursi pengajian bahasa Melayu di Eropah dan Australia yang banyak menawarkan program bahasa Melayu. Tapi andai kata kita memerlukan waktu, maka secara strategik kita mencadangkan agar bahasa Melayu diterima dahulu sebagai bahasa rasmi ASEAN yang kedua. Dan lambat laun, mudah-mudahan akan terbuka kesedaran negara-negara ASEAN untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang pertama. Langkah itu jelas mampu dicapai menerusi kajian pihaknya yang telah mengenal pasti hampir 20 universiti termasuk di Thailand yang mempunyai jabatan bahasa Melayu seperti di Takshin University. Malaysia juga boleh mengikuti langkah China yang mewujudkan banyak fakulti pengajian asing yang berperanan sebagai jendela ilmu mempelajari lebih banyak tamadun dunia. Kementerian Pendidikan KPM merangka pelbagai strategi untuk mengatasi isu sekolah kurang murid SKM. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mahan Sun berkata, penggabungan SKM hanya boleh dilaksanakan sekiranya mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa. KPM telah merangka beberapa strategi untuk menangangi isu SKM di bawah inisiatif pelaksanaan Pelan Hala 7 SKM. Satu daripada strategi tersebut adalah penggabungan sekolah yang dilaksanakan dengan menggabungkan 2 atau lebih sekolah yang sama jenis dalam lingkungan 5 km. Walau bagaimanapun, penggabungan SKM dalam kawasan penempatan yang sama ini adalah tertakluk kepada persetujuan petulis ibu bapa atau penjaga. Bagi SKM yang tidak boleh digabungkan atau dipindahkan seperti SKM di kawasan pedalaman dan pulau, sekolah berkenaan akan dikekalkan demi memastikan kelangsungan pendidikan kepada murid yang tinggal di lokasi berkenaan. Jadi pihak JPN dan KPM
kita telah mengadakan sesi libat urus bersama dengan ibu bapa dan penjaga kerana mereka adalah stakeholders. Ya, mereka adalah pemegang taruh yang bagi mendapatkan persetujuan bagi tujuan pergabungan. Jadi ingin juga saya menarik perhatian Yang Berhormat Senator beberapa faktor ya di mana ibu bapa atau penjaga tidak bersetuju. Perkara itu dinyatakan ketika menjawab pertanyaan oleh Senator Agnan Ituk dan Rita Sarimah Patrick Insol di Dewan Negara. Soalan kedua-dua senator berkaitan cadangan menggabungkan sekolah-sekolah luar bandar Daif dan kurang murid di Sarawak. SKM adalah sekolah yang mempunyai murid kurang daripada 150 orang. Sehingga 31 Disember 2021, terdapat 3,009 buah sekolah SKM di seluruh negara dan 845 daripadanya di Sarawak. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia akan diteruskan di negeri Perlis bermula Jumaat ini hingga Ahad. Kunjungi reruai Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mendapat pelbagai informasi berkaitan sekolah dan pendidikan negara. Orang ramai boleh mengunjungi tapak jelajah di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra, Kangar yang akan mula dibuka jam 9 pagi. Anda digalakkan melakukan ujian RTK Kendiri sebelum berkunjung dan patuhi SOP, pakai pelitup muka, kerap sanitasi tangan serta jaga jarak fizikal. Sebanyak 1.27 juta atau 35.8% populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIK Kids setakat semalam. Berdasarkan data disediakan laman web COVID Now, bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun, sejumlah 2.84 juta individu atau 91.5% daripada kumpulan itu telah melengkapkan vaksinasi mereka. Manakala 2.94 juta atau 94.6% menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Seramai 15,530,830 individu atau 66% populasi dewasa di dalam negara pula telah menerima dos penggalak dan seramai 22,945,101 atau 97.5% lengkap vaksinasi. Manakala 23,221,040 atau 98.7% telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Sebanyak 28,377 dos vaksin telah diberikan semalam melibatkan 5,645 suntikan pertama, 1,357 suntikan lengkap dan 21,375 suntikan dos penggalak, menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK meningkat kepada 68,546,897 dos. Sementara itu, berdasarkan data disediakan portal GitHub Kementerian Kesihatan, 73 kes kematian akibat COVID-19 direkodkan semalam dengan Perak merekodkan kematian tertinggi sebanyak 19 kes, diikuti Selangor dan Johor masing-masing dengan 11 kes. Kedah merekodkan 9 kes, Pulau Pinang 8, masing-masing 3 kes di Kelantan, Melaka, Sabah dan Terengganu, manakala Negeri Sembilan, Perlis dan Sarawak masing-masing 1 kes. Sebagai usaha membantu golongan belia bersasar, terutamanya daripada keluarga berpendapatan rendah B40 meningkatkan pembangunan diri, Selangor Youth Community SEY dengan kerjasama Prince Trust International menganjurkan program TEAM. Program yang diadakan selama 9 minggu itu menerima penglibatan golongan belia daripada kategori berkeperluan tinggi dan berisiko di bawah 18 tahun. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SEY, Nurul Azwar Rozzi, program itu juga memberi pendedahan profesional kepada peserta daripada institusi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM.
pada masa sama menanam potensi diri yang tinggi kepada mereka. Kita dah menjalankan sebanyak 6 ke 7 kohort lah. 6 ke 7 kohort dan setiap satu kohort tu average number dalam 15 ke 20 peserta. Dari segi positif outcome positif outcome yang kita masukkan di sini adalah sama ada dia sambung belajar, mendapat pekerjaan ataupun menjadi entrepreneur. Sebanyak 84% daripada jumlah keseluruhan peserta kita achieve the positive outcome. Beliau berkata demikian selepas majlis graduasi akhir program TEAM di Petaling Jaya, Selangor siang tadi. Turut-turun mencemar duli adalah duli yang teramat mulia Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Tambah Nurul Azwa, sejak penubuhannya pada Jun 2020, beberapa siri pengambilan bagi program TEAM sudah dijalankan, di mana kohort 6 merupakan kohort pertama di bawah kerjasama JKM. Antara aktiviti yang diadakan melalui program itu termasuk bekerja dalam kumpulan dan pengumpulan dana untuk tujuan khidmat masyarakat. Salah seorang peserta, Muhammad Rahmat Hairul Anwar, berpendapat program ini sangat membantunya mengenal pasti hala tuju hidup. Sebelum saya masuk ke tim program ni tak ada hala tuju. Selepas saya masuk tim program ni, alhamdulillah saya dah tahu pekerjaan saya, kehidupan saya, macam mana saya nak sara duit semua. Saya belajar menguruskan kewangan, satu. Nombor dua, belajar memahami salah seorang kawan, tanggungjawab kita sebagai kawan, macam mana kita nak buat satu benda tu dengan ikhlas semua. Dalam pada itu, satu memorandum persefahaman MOU turut dimeterai antara SEI dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui JKM. Ia bertujuan memupuk semangat kolaborasi jangka panjang sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat melalui program-program yang akan dianjurkan. Education Malaysia Indonesia EMI menjangkakan 20,000 warga Indonesia akan melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi IPT di Malaysia dalam tempoh 3 hingga 5 tahun akan datang. Pengarahnya, Profesor Madya Dr. Mior Haris Mior Harun berkata, terdapat 170,000 pelajar asing dari 162 negara menyambung pengajian di Malaysia dan daripada jumlah itu, 7,248 adalah dari Indonesia. Menurut beliau, menerusi program sinergi yang baik, pihaknya berharap untuk mendapatkan beasiswa kerajaan pusat dan wilayah seperti beasiswa Gubernur Nusa Tenggara Barat. EMI terlibat dalam program beasiswa wilayah itu 2 tahun lalu dengan 500 pelajar yang ditempatkan di beberapa universiti di Malaysia kini di semester keempat. Selain itu, pelibatan dengan sektor swasta seperti Maybank Indonesia, Malaysia Airlines dan Tourism Malaysia yang menawarkan beasiswa serta insentif menarik seperti program pelancongan pelajar juga akan diteruskan. Dalam pada itu, menjelang pembukaan semula sempadan pada April depan, EMI sedang mempergiat aktiviti promosi sekaligus mengukuhkan strategi jenama serta penglibatan swasta dan kerajaan. Sementara itu, Education Malaysia Global Services EMGS menerajui promosi Universiti-Universiti Malaysia pada Expo Pendidikan Dunia Indonesia 2022 yang baru berakhir. Agensi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia mempromosikan negara sebagai hub pendidikan antarabangsa pilihan dan meletakkan Malaysia sebagai destinasi pendidikan 10 terbaik. Taliban menutup semula sekolah untuk remaja perempuan di Afghanistan selepas beberapa jam dibuka pagi tadi. Jurucakap Taliban Inamullah Samangani mengesahkan arahan supaya remaja perempuan terus berada di rumah. Arahan terbaru itu menimbulkan kekeliruan kerana sekolah untuk pelajar perempuan dijadualkan dibuka semula hari ini. Ia selepas lebih 7 bulan Taliban merampas kuasa dan menyekat hak wanita untuk mendapat pendidikan. Tiada penjelasan terperinci diberikan mengenai arahan terbaru itu. Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan Afghanistan dalam satu kenyataan berkata, sekolah dibuka semula hari ini di beberapa wilayah termasuk Kabul. Namun sekolah di wilayah selatan Kandahar, pusat Taliban, tidak akan dibuka sehingga bulan depan. Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan NASA mengesahkan terdapat lebih 5,000 planet yang wujud di luar sistem suria atau exoplanet.
Justru penambahan terkini dari 65 exoplanet kepada Arkip Exoplanet NASA itu merupakan pencapaian baharu dalam bidang sains. Arkip Exoplanet NASA adalah platform kepada penemuan exoplanet oleh ahli astronomi yang kewujudannya telah disahkan. Ketua Sains Arkip dan saintis penyelidikan Institut Sains Exoplanet NASA di Institut Teknologi California, Jesse Christensen, menyifatkan penemuan terbabit bukan sekadar nombor. Malah setiap satu daripadanya adalah dunia baharu yang juga planet baharu. Dan setiap satu daripadanya masih belum ada sebarang data sains yang direkodkan sehingga kini. Kepelbagaian exoplanet itu jauh berbeza daripada planet yang terdapat dalam sistem suria. Ia termasuk planet berbatu lebih besar daripada bumi yang dipanggil Super Earth, Mini Neptune dan Mushtari panas terik. Saintis juga menemui planet yang mengorbit lebih daripada satu bintang, selain ada yang mengelilingi serpihan bintang mati yang dipanggil bintang kerdil putih. Sukan. Jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang kini sebaris dengan dua legenda sukan tanah air, Dato' Rashid Siddiq dan Dato' Lee Chong Wei. Ia selepas beliau dinobatkan sebagai olahragawan kebangsaan buat kali keempat pada Majlis Anugerah Sukan Negara ASN 2019-2020. Turut melakar sejarah ialah Tan Cheong Min yang menjadi atlet wushu wanita pertama dinobatkan sebagai olahragawati kebangsaan. Dato' Azizul Hasni diwakili abangnya ketika menerima pengiktirafan sebagai olahragawan kebangsaan 2019-2020. Trofi disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sambil disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Dato' Azizul Hasni tidak dapat hadir kerana menjalani latihan intensif di Melbourne, Australia. Pencapaian cemerlang jago berbasikal trek itu antaranya memenangi emas dalam acara pecut pada Kejohanan Basikal Trek Asia di Indonesia dan Korea pada 2019. Emas dalam acara Kirin pada saingan Piala Dunia Berbasikal Trek di New Zealand yang juga pada tahun 2019 serta pingat gangsa dalam acara pecut dan Kirin pada Kejohanan Basikal Trek Dunia di Jerman pada 2020 meletakkan nama Dato' Azizul Hasni sebagai olahragawan kebangsaan buat kali keempat selepas 2009, 2010 dan 2017. Dalam pada itu, Tan Cheong Min muncul atlet wushu wanita pertama dinobatkan sebagai olahragawati kebangsaan. Atlet berusia 24 tahun ini beraksi cemerlang pada 2019 apabila memenangi emas dan perak dalam acara Nandao dan Nanquan pada Kejohanan Wushu Dunia di Shanghai, China. Selain trofi, Dato' Azizul Hasni dan Cheong Min masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM20,000. Kelab Hoki Terengganu THT muncul juara Liga Hoki Malaysia MHL 2022 selepas menewaskan Tenaga Nasional Berhad TNB pada perlawanan terakhir Liga. Penyerang kebangsaan Faizal Saari memastikan kejuaraan milik THT apabila menjaringkan gol kemenangan. Beraksi di gelanggang sendiri Stadium Hoki Batu Buruk Kuala Terengganu, THT bagaimanapun dikejutkan dengan gol pembukaan TNB hasil jaringan sudut penalti Azril Misron pada minit ke-11. THT kembali mengimbangi cabaran lawan selepas Firdaus Omar turut menyempurnakan pukulan sudut penalti di penghujung suku kedua. 1-1 tamat separuh masa. Aksi rancak terus disajikan kedua-dua pasukan sehingga tamat suku ketiga. 3 minit sebaik suku keempat bersambung, giliran THT di depan selepas Faizal Saari menjaringkan gol padang. Tidak mudah mengalah, TNB pantas menyamakan kedudukan menerusi jaringan Syahril Saabah pada minit ke-54. Ketika permainan berbaki 3 minit, Faizal muncul wira menjaringkan gol kemenangan untuk keputusan penuh 3-2 memihak THT. Sekaligus menyaksikan THT merampas kedudukan teratas Liga dan diumumkan sebagai juara Liga bagi musim 2022.
Sejak mengambil alih tugas selaku Ketua Jurulatih Skuad Rugby Kebangsaan November tahun lalu, Rodney Soyalo pasti lega menyaksikan skuad rugby 15 sebelah kebangsaan pada aksi sulung bawah bimbingannya menewaskan pilihan Selangor 39-0 pada perlawanan persahabatan. Selepas penundaan demi penundaan gara-gara COVID-19, skuad rugby kebangsaan akhirnya turun ke padang buat kali pertama menentang pilihan Selangor. Sekaligus detik paling dinantikan Rodney Soyalo, bekas pemain New Zealand kelahiran Samoa yang membuat penampilan sulung selaku ketua jurulatih dalam perlawanan masa sebenar. Nyata aksi cukup memberangsangkan ditampilkan 30 pemain negara yang tersenarai pada aksi persahabatan ini. 5 try dicipta skuad kebangsaan pada babak pertama, bermula dengan percubaan Zarif Afendi Zahib sebelum Amirul Aiman Ehsan Abbas cemerlang melakar 2 try. Samir Sani Surinda dan Amirul Mukminin Amizan menambah 2 lagi try, membolehkan Malaysia mendahului 25-0 tamat separuh masa. Selepas rehat, dominasi penuh terus disajikan skuad kendalian Soyalo. Azwan Zuwairi Madzizi dan Azizuddin Azri menambah 2 lagi try selain 2 conversion Amirul Akil Kamsul melengkapkan kemenangan 39-0 skuad kebangsaan. Skuad kebangsaan dijadual beraksi pada satu lagi perlawanan persahabatan menentang UPM Angels 29 Mac nanti. Festival Bunga Sakura di Washington DC, Amerika Syarikat mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Syafri Zain Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.